各位姐妹们，早安！谢谢神，我们可以在网上见面，在这复活节的环节里面，让我先恭祝大家复活节快乐！耶稣基督把希望赐给我们。Selamat pagi, saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. Kita masih di dalam rangka Hari Raya Paskah. Izinkan saya di sini mengucapkan Selamat Paskah. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita pengharapan. 我们用一首诗歌来开始早上的聚会。Kita akan memulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian. 我真稀奇，sungguh heran。像我们这样不配的软弱不堪的这个罪人，神还是爱我们，我们蒙爱。我们蒙神的怜悯，我们非常感谢神。Seperti kita manusia ini, orang yang berdosa yang tidak patut, tidak layak dikasihi, tapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan menunjukkan belas kasihan kita melalui Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan kita pengharapan hidup yang kekal. Sungguh heran.我们一同来看士师记第4章。Saudara, kita buka kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Saya baca ayat 1 sampai ke 3 di dalam bahasa Mandarin. Nanti setelah itu menyusul bahasa Indonesia. 我们来看士师记第4章，我读第1节到第4节。以户死后，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交付于在夏朔做王的迦南王耶宾手中。他的将军是西西拉，住在外邦人的夏罗士。耶宾王有铁车900辆，他大大欺压以色列人24年，以色列人就呼求耶和华。Bahasa Indonesia pasal 4 kitab Hakim-Hakim ayat 1 sampai 3. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Hasoret Hagoyim. Hasoret Hagoyim.
Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Mari kita masuk ke dalam doa，我们同心祷告。亲爱的天父，求主你帮助我们能够明白士师记第4章里面非常重要的信息。Bapa kami di surga, tolong kepada kami untuk mengerti makna ajaran dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ini. Kami mohon, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 以色列人在耶户的这个帮助之下、带领之下，享受了80年的这个太平的生活。Orang Israel di bawah pimpinan Hakim Ehud menikmati keamanan selama 80 tahun。那么过了80年太平的日子以后，刚才我们读了圣经说以户死了以后，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。Saudara, setelah menikmati kedamaian, keamanan selama 80 tahun, firman Tuhan berkata orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan。这个就证明亚当的后裔都有犯罪的天性。Saudara, ini membuktikan bahwa keturunan Adam memiliki sifat berdosa。士师记第4章记载神对他的百姓第3次的管教。Saudara, kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ini mencatat pendisiplinan Tuhan kepada umatnya yang ketiga kali。那么这一次神使用本地的仇敌， kali ini Tuhan memakai orang yang di tengah-tengah mereka, orang lokal, orang Kanaan, orang lokal, untuk mendidik, mendisiplinkan umatnya。那么在约书亚的时代呢，约书亚在神的帮助带领之下，已经打败了夏朔王耶宾。我们可以看这个约书亚记第11章。Saudara, waktu zaman Yosua, atas bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, Yosua orang Israel sudah mengalahkan Raja Hasor Yabin. Itu di dalam pasal 11 kitab Yosua。那么他们这个夏朔王，他们把这个夏朔王野兵的马砍断了他们的马蹄筋，在他们的车辆也被这个约书亚那个时代的人烧掉。但是呢，在山上的城市呢，除了夏朔之外，其他的城市的都没有烧毁。Saudara sekalian, jadi walaupun pada zaman Yosua mereka sudah mengalahkan Raja Hasor dan kuda mereka ya dilumpuhkan, dan kereta besi mereka sudah dibakar, dihancurkan. Kota-kota mereka, kecuali kota-kota yang di bukit ya, kecuali Hasor ya yang ditumpas, yang dibakar, kota-kota yang lain tidak dibakar. Jadi masih ada kekuatan mereka. Maksudnya masih belum ditumpas seperti itu。那么现在呢，到了第4章呢，士师记第4章呢，夏朔人又强大起来。Jadi sampai ke pasal 4 ini, saudara, orang Hasor ini sudah kuat kembali。而且他们有铁车900辆。Mereka sudah kuat kembali dan mereka mempunyai 900 kereta besi. Itu luar biasa, saudara, waktu zaman dulu sekali itu。那么夏朔人呢，完全掌控了这个
那个时候的大路，所以以色列人不能够走大路，以色列人要走小路. Saudara, jadi orang Hasor pada waktu itu sudah menguasai jalan-jalan raya yang besar. Jadi orang Israel harus ambil jalan yang liku-liku, jalan yang kecil, jalan yang susah, karena kota Hasor itu sudah dikuasai lagi sama mereka, saudara. Di 4章第2节说，神把他的百姓交给夏朔王啊，原来的意思就是神把他的百姓卖给当地的夏朔王，就是上帝主动卖了他的百姓给仇敌做奴仆，这是神付出管教的代价. Saudara, sampai pasal 4 ini kita melihat bahwa Allah menyerahkan di dalam arti bahasa aslinya adalah menjual. Ya, Allah menyerahkan umatnya ke tangan orang kafir, ke tangan Raja Hasor. Jadi Tuhan ya inisiatif nih. Tuhan berinisiatif menyerahkan umatnya ke dalam tangan musuh. Nah, saudara, kita melihat bahwa Tuhan ini bayar harga ya. Dia bayar harga untuk mendidik, untuk mendisiplinkan umatnya. 夏朔是在拿弗他利支派的境内. Saudara, kota Hazor ada di daerah suku Naftali. 是在加利利以北16公里. Jadi Hasor ini di sebelah utara Galilea, ya, 16 kilo di utara Galilea. 那么这个野兵不是一个王的名字，这个夏朔王就叫做野兵，就好像这个埃及王就叫做法老，所以法老不是埃及王的名字，不是埃及王的名字，就是凡是埃及王就叫做法老啊。这个菲利斯王叫做什么呢？菲利斯王就叫做亚比米勒。Saudara, Yabin itu bukan nama raja. Jadi bagi orang Hasor, raja itu adalah Yabin. Ya, raja disebut Yabin. Seperti orang Mesir ya. Orang Mesir rajanya namanya Firaun. Jadi Firaun itu bukan nama orang. Firaun itu raja, sebutan raja. Ya, Firaun udah mati, ada lagi anaknya Firaun juga, seperti itu. Nah, bagi orang Filistin, raja mereka itu sebutannya apa? Abimelek. Ya, Abimelek udah mati, yang lain lagi Abimelek. Jadi jangan bingung, kan udah mati kok. Ya, itu Abimelek adalah sebutan raja bagi orang Filistin. Ya. 那么现在呢，神容许迦南人这个耶宾在以色列的境内做王，管辖以色列人。这是要我们看见什么呢？就是要我们看见人如果不肯彻底拦阻把罪恶除掉灭绝，这个罪恶必然会在我们的生命里面做王，来辖制我们。Saudara, Tuhan memperlihatkan kepada kita, jikalau manusia, saudara, tidak mau dengan tuntas menyingkirkan, menumpas ya dosa, membiarkan dosa, saudara, dan akhirnya bagaimana? Dosa itu menggagahi kita, dosa itu menjadi raja di dalam hidup kita, dosa itu menguasai kita sehingga kita nggak mampu mengatasinya. 那么在这一次呢，在20年里面呢，这个野兵的将军、野兵的元帅西西拉，
大大的欺压以色列人20年. Saudara, orang Israel di bawah tindasan Panglima Yabin yang bernama Sisera itu menderita habis-habisan, ditekan, ditindas selama 20 tahun. 接下去我们就看见以色列人呼求耶和华，这是第3次神的教导。Ya, jadi saudara, ini adalah kali yang ketiga nih Tuhan mendisiplinkan umatnya sehingga dia dalam tindasan orang Hasor, Israel nangis, mohon minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan membangkitkan Deborah dan Barak. 神就兴起底波拉跟巴拉来拯救向他呼求的以色列人。Tuhan membangkitkan Deborah dan Barak untuk menyelamatkan Israel yang berseru nangis kepada Tuhan. Deborah 是怎么样的一个人呢？ Deborah adalah seorangnya bagaimana? Deborah 是一个女先知啊，女先知也是一个女士师啊，女士师你好像是现今的法官。那以色列人有困难的时候呢，圣经告诉我们说，他们就会到底波拉那里，向他求公道啊，求他解决他们如果有人这个政治求底波拉做他们的法官了，你看谁是谁非？那底波拉是一个已经结婚的妇人啊，她有丈夫，她的丈夫叫做拉比多。那么底波拉呢，住在以法莲的山地。Saudara, Deborah adalah seorang nabiah, nabi wanita, nabiah, juga seorang hakim perempuan. Ya, setelah peperangan lewat biasanya ini pahlawannya menjadi hakim. Jadi orang-orang Israel ada kesulitan apa, ada perselisihan, datang ke hadapan Deborah untuk minta keadilan seperti itu, ya, ke hakim. Nah, Deborah seorang ibu, seorang wanita yang sudah bersuami, ya, suaminya namanya Lapidot. Nah, Deborah ini tinggal di pegunungan Efraim, ya. 那么为什么神兴起底波拉女人做先知，女人做士师呢？ Saudara, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan kok membangkitkan seorang perempuan, ya, yang menjadi hakim, seorang perempuan yang menjadi nabi? 因为弟兄不起来，或者也是不敢起来，在那个时代。 Saudara, karena pria-pria ini, ya, tidak mau bangkit, tidak berani, mungkin tidak mau bangkit. Jadi Tuhan memakai Deborah, wanita, untuk menjadi nabiah, untuk menjadi hakim, untuk menjadi pahlawan pada waktu itu. 那么另外呢，神也兴起巴拉，satu orang lagi Tuhan bangkitkan, yaitu Barak. Bala 这个名字呢是闪电的意思。nama Barak ini artinya kilat. Nah, Deborah 从拿弗他利叫人去找巴拉。Deborah dari suku Naftali menyuruh orang untuk memanggil Barak, ya, Barak. 巴拉的父亲就是亚比诺安， ayah daripada Barak namanya Abinoam. Jadi Deborah dari suku daerah orang Naftali, ya, utus orang pergi panggil Barak datang. 那么底波拉就对这个巴拉说，你要带领1万个拿弗他利人跟这个西布伦人，你要上到一座山，叫做塔伯山。
Deborah berkata kepada Barak, kamu memilih 10.000 orang ya dari suku Bani Naftali dan dari suku Zebulon. Pilih bawa 10.000 orang. Pergi ke pegunungan ya, pergi ke Gunung Tabor. Gunung Tabor itu tinggi ya, Saudara. Gunung Tabor 这个它本山呢是以色列平原东北角海拔575米的地方。那么这个塔伯山呢是在拿弗他利、西布伦和以萨迦3个支派的边界。3个支派的边界。Saudara, pegunungan Tabor, Saudara, adalah di pinggiran 3 suku. Ya. Suku Naftali, suku Zebulon, dan suku Isakar. Ya, 3 suku ini daerah mereka nih, Gunung Tabor ada di tengah-tengah mereka. Jadi di pinggiran daripada 3 suku ini, Saudara. 所以呢，它的高度呢就是有575米 tingginya ya, 575 meter。所以是一个怎么说呢？是一个很明显的地标。Jadi saudara, tinggi dan juga berpinggiran dengan 3 suku ini, maka posisinya ya secara geografis pegunungan Tabor adalah landmark, tahu ya landmark ya. Landmark itu apa namanya? Jadi penanda lokasi, ya penanda lokasi. 所以呢，这个底波拉叫巴拉带领1万个人上塔伯山上塔伯山，为什么呢？目的是要塔伯山很高嘛，很高，目的是要吸引这个仇敌。在下面呢，仇敌是在下面。我看见这个上面有以色列人，所以呢，仇敌这个夏朔王夏朔这个地方的这个野兵的这个将军呢，就看见上面有人呢，就会出来，就要引他们出来。Saudara, kenapa Deborah suruh Barak membawa 10 orang datang di Gunung Tabor? Karena itu tinggi. Tadi dikatakan itu adalah landmark, ya landmark. Jadi penanda lokasi, bisa dilihat apalagi dari bawah. Oh lihat nih. Dengan demikian mau menggiring, ya mau menggiur, mau narik perhatian musuh yang di bawah nih di dataran, lihat ada di atas nih, ya supaya kelihatan nih, siap mau perang nih, artinya seperti itu. Nah，圣经告诉我们说，当底波拉对巴拉这样说的时候，巴拉就对底波拉说，他说好啊，你叫我要带1万个人上塔布山，可以啊，但是呢有条件，你一定要跟我同去，你不去我就不去，你去我就去。很有趣啊，这位弟兄。那么底波拉说好，我去。可是你要知道，如果我去的话呢，你在这个我们行的路上，你就得不着荣耀了。得不着荣耀，为什么？因为耶和华要把西西拉这个元帅，这个将军交在一个女人的手中。想好了哦。Jadi Barak berkata ya sama Deborah, mau suruh saya rekrut 10.000 orang, oke. Naik ke Gunung Tabor, oke. Tapi satu syarat, kamu mesti pergi sama saya. Deborah, you harus ikut sama saya, beserta sama saya. Kalau kamu pergi, saya mau pergi.
Kalau kamu nggak pergi, saya juga nggak mau pergi. Begitu. Lucu juga ini di Bapak ya, saudara ya. Deborah bilang, oke, saya pergi. Tapi pikir baik-baik ini ya. Kalau saya pergi, nanti di perjalanan kita nih, sepanjang jalan ya, kamu nggak dapat kemuliaan, kamu nggak dapat kehormatan loh. Kenapa? Karena Tuhan Allah menyerahkan Panglima Sisera di tangan seorang perempuan. Ayo, sudi nggak kamu? Nah 我们来看呢，这个巴拉也蛮有趣的。Kita lihat Barak ya, ini orang interest juga ya, 很特别，他很特别。他很怕，他不敢，但是他承认他不敢，我觉得蛮好。他承认，他敢承认，我不敢，除非你跟我一起去，他承认他不敢，他承认或者是也没有信心了，不敢了，总而言之，你不去我就不去了。他不在乎，不在乎在路上得不的荣耀，他不在乎，他只在乎他的人民他的这个百姓，他的同胞能够得到拯救，这是非常好的。Saudara, ini interest ya, Barak, dia kan nggak berani, ya kurang iman kali, dia nggak berani, tapi dia berani ngaku. Dia ngaku dia nggak berani, ya dia ngaku dia nggak berani. Dia bilang dia nggak pergi, saya juga nggak pergi dah. Dia pergi, saya pergi. Saudara, ada orang ya takut tapi nggak mau ngaku, takut dan nggak berani ngaku. Tapi Barak ini takut tapi berani ngaku dan mau mengaku. Nah itu hebat. Jadi bagi Barak, walaupun di sepanjang jalan dia nggak akan dapat kehormatan, dia nggak akan mendapat kemuliaan karena Allah menyerahkan panglima ini ke tangan seorang perempuan. Tapi bagi Barak no problem. Dia nggak apa ya, dia nggak gila hormat gitu ya, dia nggak mau dimuliakan begitu ya. Kalau memang dia nggak dapat kemuliaan itu, ya itu Deborah yang dapat, no problem, nggak apa-apa bagi dia. Yang penting ya bangsa saya jangan ditindas, kita jangan ditindas. Itu bagi saya dia, jiwanya mulia ya saudara ya, jiwanya mulia ya, daripada orang takut tapi nggak mau ngaku, berani tapi nggak mau keluar saudara. Oh saya beriman tapi nggak berani keluar, nggak mau keluar. Kenapa? Saya nggak mau aja. Barak nggak begitu. 那底波拉也是很好的一个人，底波拉也很坦白，他告诉这个巴拉，你不要后悔哦，你不要后悔呀。他呢把第一个选择给了一个弟兄，底波拉也不是要抢光的，不是，给弟兄，弟兄不要，那他没办法了，他就上去了ya. Jadi saudara, Deborah juga seorang wanita yang integritasnya bagus ya saudara. Ya, dia juga enggak gila hormat saudara. Ya, dia kasih pilihan yang pertama, dia kasih Barak kok. You pimpin. Nah, you pimpin supaya nanti jangan menyesal. Jangan menyesal. Ya, jadi Deborah orang bagus sekali dan Barak juga orang bagus sekali. Ya. Jadi enggak, yang dipikirin bukan kemuliaan lah, dihormatin orang begitu. Yang dipikirin bagaimana ya supaya bangsa kita ini lepas daripada cengkraman, lepas daripada tindasan musuh. 所以呢，他们这个两个人合作得非常愉快。Jadi dua orang ini, saudara, mereka kerjasama sangat happy ya, sangat happy. 他们只求神使用。Ya, mereka hanya minta supaya Tuhan memakai mereka, ya, membebaskan mereka. Nah, 第11节给我们看见，就介绍一个人，介绍这个人是从哪里来的，因为这个呢跟下面我们讲的有关系。Saudara, di dalam ayat 11 memperkenalkan satu nama nih ya. Nama ini
orang ini, nama ini berkaitan dengan nanti di dalam peperangan Israel ya sama orang Kanaan ya, orang Kanaan negara Hasor. 那第11节告诉我们有一个人的名字就是摩西的岳父呀，第11节说摩西的岳父何巴的后裔基尼人西百曾经离开基尼住到靠近基底斯，在撒拿因橡树旁边自打帐篷。 Saudara, ayat 11 bilang begini ya, ada seorang namanya Heber, orang Keni, bukan orang Israel, orang Keni, telah memisahkan diri dari sukunya. Dia orang Keni, tapi dia meninggalkan suku Keni. Ya, yaitu dari suku saudaranya nih, ya, dari anak-anak Hobab. Hobab ini iparnya Musa, ya. Jadi sekali lagi Heber meninggalkan sukunya, suku Keni, ya. Kemana dia? Ya, telah berpindah. Ya, dia pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Jaanaim yang dekat Kedes. Nah, itu ayat 11 ngomong seperti itu. 那总而言之，这个第11节是讲到何巴这个人呐，他离开自己的这个何巴跟摩西是这个亲家呀，亲戚。他不是以色列人，但是呢，后来他就跟着摩西邀请他啊，你一起来。这个摩西也邀请他的岳父啊。 邀请这个岳父的家人啊，你跟我们从埃及出来，你跟我们到迦南地去，跟我们一起。那么他就愿意，他离开他的同族的人，跟着摩西，跟着以色列人，这是很特殊的，以后神会使用他。 Jadi sekali lagi saudara, ini saudaranya Musa, mertuanya, ada juga iparnya, ya, meninggalkan sukunya sendiri, bangsanya sendiri, atas ajakan Musa. Musa udah keluar dari Mesir, kan mau pergi ke tanah Kanaan, jadi Musa ajak ini, ya, mertuanya, ada iparnya, ya, ayo ikut kami. Mereka mau ikut. 所以呢，这个很奇妙，非常奇妙。神很早就已经预备好，怎么样要帮助以色列人对付他们的仇敌。Jadi saudara, sebelum orang Israel ya ditindas oleh Yabin ya dan panglimanya Sisera, jauh-jauh hari Tuhan sudah menyiapkan satu bejana, ya, satu bejana orang yang Tuhan mau pakai untuk menghadapi musuh Israel. 神把野兵的将军西西拉交在基尼人西伯的妻子雅伊的手中。Saudara, jadi Tuhan menyerahkan musuh orang Israel, ya, musuh orang Israel, panglima Yabin yang bernama Sisera. Tuhan serahkan kepada orang Kene, ya, orang Kene, istri siapa? Istri Heber. Nah, 其实这个西百跟野兵是朋友。西百因为跟着以色列人到了迦南地，他们住在这个山上，就认识野兵，他们做朋友。Saudara,
ini Hebeb, ya. Hebeb, saudara. Hebeb dia sudah sampai di Kanaan, ya, saudara. Dia tinggal di sebelah utara, Galilea, ya, Galilea. Jadi sehingga kenal sama Yabin. Ini kan mereka di bagian utara nih. Teman, kenalan, hubungan baik, saudara, hubungan baik. Nah, tetapi Tuhan menyerahkan Panglima Sisera ini ke tangan istrinya Heber, Yael. Yael. Jadi panglima ini mati di tangan seorang wanita.那我们看见这个野兵的这个将军怎么样败在以色列人的手下。Sekarang kita melihat ya bagaimana panglimanya si Yabin ini, Sisera, bagaimana bisa kalah di bawah tangan Deborah, Barak, dan 10.000 orang Naftali, suku Naftali dan suku Zebulon. Caranya bagaimana? 他们不是这个1万人不是上到塔伯山吗？ Bukankah 10.000 orang itu naik ke gunung Tabor? Ya, Deborah juga ikut. Itu permintaannya Barak. 所以呢，有人就告诉西西拉将军，这个亚比挪安的儿子啊，巴拉，在塔伯山，他带了1万个军队。Jadi saudara, ada orang kasih tahu Panglima Sisera, ya, itu Barak anak Abinoam ada di Gunung Tabor. Dia bawa 10.000 orang Israel. 所以呢，西西拉就召集他的军队，召集了他900辆的这个铁车，就出来了。本来就是要吸引他出来嘛，他就出来到下面的平原，他看见。Jadi saudara, setelah Sisera mendapat informasi ini, dia kumpulin deh tuh orang tentara-tentara dan dikeluarin ada 900 kereta buat perang ya, kereta besi memenuhi di bawah gunung itu, di bawah gunung di dataran sekitar sungai Kison, banyak orang mereka. 那么他们出来之后，这个巴拉底波拉就从山上下来。Jadi saudara, ini Sisera sudah keluar nih, ya, kan memang mau digiur supaya keluar. Udah keluar begitu, jadi Barak, Deborah itu turun dari gunung Tabor. 他们就打仗了，圣经说，耶和华使到西西拉的将军的所有的军队乱起来，所以呢，巴拉就把他们杀掉。那么西西拉将军呢，就从铁车上下来，走路逃跑。Jadi saudara, Tuhan berkata bahwa Tuhan mengkacaukan tentara Sisera. Kacau. Udah kacau kan bingung nih, ya. Jadi lihat teman lihat musuh juga nggak tahu yang mana. Teman juga dia nggak mau bunuh. Nah, di dalam kekacauan itu Barak mentumpas semua tentara dia. Nah, Sisera ini dia turun dari keretanya, dia lari jalan kaki lebih cepat seperti itu. 那么巴拉就追赶他了， diuber nih, ya, dikejar sama Barak. 那么追赶到哪里？到外邦人的地方，夏罗舍这个地方。那么到了夏罗舍，西西拉的军队全部都倒在刀下。Saudara, jadi Barak ini mengejar tentara Sisera sampai di satu tempat yang bernama Shalose, yang bernama Haroset Hagoyim. Sampai tempat Haroset Hagoyim,
itu tentara Sisera mati semua. Mati. Tinggal Sisera nih. 所以西西拉就逃跑，逃到哪里呢？逃到他朋友的家，就是他们住在帐篷呀，逃到他朋友的家，就是哪里呢？就是基尼人西伯的家，西伯的家。那么西伯的太太雅伊就出来迎接这个西西拉将军，丈夫的朋友嘛，出来迎接。Saudara, firman Tuhan berkata Sisera dia melarikan diri, lari kemana? Lari ke rumah temennya, ya, Heber, ya, rumah Heber. Rumah itu mereka kan tinggal di ini saudara tinggal di kemah, ya, tinggal di Heber. Dia masuk, dipersilakan ya, Heber punya istri Yael keluar nyambut Panglima Sisera. Ayo masuk, ya, kan teman suaminya, saudara. 那么刚才不是说吗？所以在第11节有先告诉我们这个雅伊是从哪里来的，这个西伯是怎么样来的。Ya, tadi di dalam ayat 11 sudah dikatakan ya, siapa ini orang Kene? Heber orangnya dari mana? Ya, dia meninggalkan sukunya, bangsanya, ya, dia ikut sama orang Israel. Ya, 他从南方搬到北方， dari selatan, udah di Israel dari selatan dia pindah ke utara. Nah ini Hasor, Yabin, Sisera itu kan di utara, Galilea itu, di utara Galilea. Dikenal seperti itu. Nah, 现在呢，这个野兵的将军西西拉到了他朋友的家。Sekarang ini Sisera ini udah ke rumah temannya raja kan ya, temannya Yabin, Heber ini. Ya, dia ada istrinya di depan rumah, di depan nyambut di depan pintu kemah, mereka tinggal di kemah kan ya. Jadi dipersilakan masuk. 这个不是巧合， saudara sekalian, ini bukan kebetulan. 这是神的手在工作。很多时候呢，我们看不见神工作，但是神早在我们还没有求以前已经预备好。 Saudara, seringkali kita tidak melihat tangan Tuhan sedang bekerja ini, bekerja itu, menyiapkan ini, kita tidak tahu. Ya, seperti Tuhan mau mempersiapkan apa pertolongan buat Israel, ya. Saudara, kita tidak tahu sampai orang Israel nangis minta tolong sama Tuhan, ini itu, ya, Tuhan bangkitkan Deborah, Tuhan bangkitkan Sisera. Perang. Lalu ini musuh lari kemana? Lari ke rumah Heber dan istrinya nyambut, ayo masuk, suruh masuk. Habis perang orang capek, haus, dia minta air minum tapi dikasih susu, ya, supaya lebih kuat lagi, ya, di tempat baringan itu. Di baringan dikasih selimut, ditutupin, ya. Udah gitu si Sisera masih takut, 这个西西拉还很怕， ya， 所以他除了睡在床上有被盖住， 要喝水， 这个牙医给他奶喝。 那么西西拉又对他说，请你站在门前， 恐怕有人进来找我， 你就告诉他没有在这里。 Ya, jadi Sisera ini walaupun panglima anak buahnya udah pada mati semuanya, takutlah dia, ya. Walaupun dia udah di kemah ini, dia takut siapa tuh ada orang datang cari kan. Maka dia minta sama ini Yael, istrinya Heber ya. Yuk tolong ya, yuk berdiri di depan kemah, depan pintu. Ya, nanti kalau ada orang datang tanya, bilang nggak ada di sini. 所以呢，我们看见后来真的，当他睡觉的时候，因为打仗很辛苦，他也喝了奶，他也休息，睡得很沉的时候，这个雅伊呢就拿了这个一个，他不是住在帐篷吗？帐篷有那个石头帐篷能够立住，要有一个楔子是吗？有绳子啦，要拉绳子让这个帐篷能够站立，他就拿一个楔子，好像钉子那样子哈，就悄悄的
在西谢拉的这里的太阳穴就钉死他。他在睡觉的时候，他不能够反抗啊，就钉了。所以呢，当这个底波拉来了，他真的来了，跟巴拉来了，就问他saudara, jadi waktu Sisera ini udah perang capek ya, habis minum susu, dia tidur, saudara, dia tenang ya, ada yang jagain, saudara. Istrinya Heber ini, Yael, ambil patok itu ya, patok. Kan kalau pasang tenda kan perlu ada patokan gitu ya. Ambil patok itu, saudara, di pelipisnya ditancap, dipantek, mati. Jadi waktu Barak datang, Yael udah bilang, nih orang yang kamu cari, nih saya udah kasih masuk ke dalam kemah, dia sudah mati. 所以这个当巴拉来的时候，雅伊这个名字雅伊他就说你进来，你要找的人我已经交在你的手中。所以一进去的时候，巴拉看见这个西西拉已经死了所以呢，我们就看见不论是谁，这个西伯虽然不是以色列人，可是他们投靠在以色列神的名下，神就悦纳他们，神也使用他们，他们也蒙爱，也蒙神使用。Jadi saudara kita melihat ya, Heber ini ya, Heber istrinya Yael ya, bukan orang Israel ya, tapi dia mau ikut family, terima ajakan daripada Musa waktu zaman Musa ya, ikut orang Israel, datang ke tanah Kanaan, bernaung di bawah perlindungan Allah Israel. Allah terima mereka dan Allah memakai mereka. Ya, mereka juga bisa melayani Tuhan. 所以呢，我们就看见这个大大欺压他们20年的西斯拉就死在亚伊的手中。Jadi kita melihat bahwa musuh Israel ya, orang Hazor di bawah panglima Sisera yang menekan orang Israel habis-habisan sampai 20 tahun, akhirnya dikalahkan oleh Deborah, timnya ya, oleh Deborah, oleh Barak dan 10.000 orang Israel itu, saudara. 在第22节告诉我们，一个大大欺压人20年强大的野兵王的军队将军，竟然死在一个普通的外族人妇女的手中。Jadi saudara, seorang panglima yang luar biasa kuatnya, hebatnya, ya, yang punya kereta sampai 900 kereta, atas pertolongan bantuan Tuhan, saudara, mati di tangan seorang perempuan, Yael. Saudara, ini kalau bagi zaman dulu ya, dalam peperangan, tentara apalagi panglima jenderal mati di tangan seorang wanita, waduh itu hal yang sangat-sangat memalukan sekali. 还有呢，从前的百姓能够接受妇女底波拉的领导也是很少见的。Dan satu hal lagi kita lihat ya, orang zaman dulu juga ya, rakyat zaman dulu mau terima pimpinan seorang wanita, Deborah, ini juga jarang. 所以我们看见神让这个神使用人神用人，神可以用男人，神也可以用女人神却让他的拯救从一个妇女的信心开始。 Jadi bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel dari seorang wanita yang beriman, Deborah. Mulai Tuhan pakai Deborah kan? Bukan pakai Deborah. 又在另外一个女人亚裔的勇敢之下结束。 Jadi diawali dengan iman seorang wanita, Deborah,
dan juga diakhiri, ya peperangan ini kan panglimanya mati juga di tangan seorang wanita Yael. Diawali dengan seorang wanita, diakhiri juga dengan seorang wanita. 神让这个两位的妇女得到荣耀。Tuhan memberikan kehormatan, kemuliaan kepada dua wanita ini. 这样呢，就鼓励所有的弟兄。Dengan demikian, Tuhan juga mau menyemangati ya pria-pria. 虽然巴拉开始的时候是软弱的、犹疑的，saudara, sekalipun pada awalnya Barak ya lemah, ragu, 但是他顺服神所使用的底波拉。Tapi saudara, Barak ini dia taat ya, dia juga rendah hati ya, mau terima pimpinan Deborah, seorang hakim Deborah ya. 那么底波拉叫他招兵买马，1万人，他就招兵买马。Deborah suruh dia rekrut 10.000 orang, dia cari 10.000 orang. Dipola叫他上塔伯山，他上去。Deborah bilang naik ke Gunung Tabor, dia naik. Rekrut 10.000, rekrut. Naik ke Gunung Tabor, naik ke Gunung Tabor. 那么证明神已经使用了底波拉来坚固、来坚定巴拉。Saudara, hal ini sudah membuktikan bahwa Tuhan sudah memakai Deborah untuk menyemangati, untuk menguatkan Barak. 呀，所以呢，在新约的希伯来书提到许多新兴的伟人，提到巴拉，没有提底波拉。Jadi saudara, di dalam kitab Ibrani, kitab Perjanjian Baru, pasal 11 kan banyak ya tokoh-tokoh orang yang beriman ya. Di sana tidak disebut nama Deborah, tapi menyebut nama Barak. Nama Barak itu disebut. Saudara bisa lihat kitab Ibrani pasal 11 ayat 32. Barak adalah salah satu tokoh orang yang beriman. 那么第23节，这里说迦南王耶宾被以色列人制服。Ayat 23 berkata, Raja Kanaan, Yabin, sudah ditaklukkan oleh orang Israel. 24节，从此以色列人的手越发有力，胜过了迦南人耶宾，直到把他灭绝了。Saudara, ayat 24 berkata, dan kekuasaan orang Israel makin lama makin kuat, makin keras, makin kuat kuasanya. Ya, mereka menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan. 虽然以后迦南人还会点点滴滴的骚扰以色列人，呀，这个事情持续到大卫王的时代，但是从此以后，迦南人不能够再大大的欺压以色列人，软弱就是从那个时候。Saudara, jadi setelah Yabin ini dikalahkan, saudara, Sisera udah mati, ya, ini raja yang paling kuat, saudara. Walaupun nanti di kemudian hari orang-orang Kanaan masih ganggu-ganggu gitu ya, masih ganggu, tapi masih ganggu sampai zaman Raja Daud. Setelah itu saudara, orang Kanaan enggak ada kekuatan lagi, ganggu sedikit-sedikit, bukan kayak dulu, wah menguasai Israel 8 tahun, 18 tahun, 20 tahun begitu, tidak. Jadi pada kali itu. 所以我们看见上帝的帮助是非常奇妙的，上帝能够使用男的女的，上帝使用每一个愿意给他使用的人。但愿我们把我们的生命献给我们的主。Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja, pakai wanita yang lemah dianggap, pakai pria, siapa saja yang mau di tangan Tuhan, ya, Tuhan itu kuat. Ya, Tuhan itu kuat. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，我们看见上帝奇妙的作为，从一个大大被仇敌欺压的以色列人，一直到
他们的手学习会打仗，越来越坚定。这也就是神留下几个迦南民族的目的，要叫以色列人战争。Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami melihat bagaimana tujuan Tuhan tercapai. Tuhan membiarkan ada beberapa suku bangsa-bangsa orang Kanaan diizinkan tinggal di tengah-tengah Israel dengan maksud tujuan untuk mendidik Israel tahu bagaimana cara berperang. Kami melihat bahwa orang yang begitu kuat, yang begitu besar-besaran menindas Israel akhirnya dikalahkan sampai tidak lagi bisa berkutik, tidak lagi ada kekuatan seperti masa-masa yang lampau. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami juga dipakai oleh Tuhan, kami taat, bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang di luar kemampuan kami karena ada Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 士师时代的以色列人周而复始的犯罪、痛苦、求救、蒙拯救，平安了。过了一些时候，几十年之后，又犯罪，又受苦，又呼求上帝再一次的怜悯。我们非常感谢神。圣经告诉我们说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。Saudara sekalian, kita melihat dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ini, dan bahkan seluruh kitab Hakim-Hakim kita melihat sifat manusia. Seringkali saudara kita berdosa, kita didisiplinkan, kita menderita, kita menangis, kita mohon ampun, kita kembali ke Tuhan, berseru dan Tuhan menyelamatkan kita. Tapi seringkali sifat kita yang bandel ini saudara sudah aman, sentosa, sudah enak, lama-kelamaan penyakit datang lagi. Kita berdosa lagi, demikian lagi. Sudah kita bersyukur. Seberapa kali kita sungguh-sungguh bertobat, datang kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Yohanes berkata di dalam suratnya, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan segala kesalahan kita. Di dalam Tuhan, sungguh-sungguh kita kembali ke Tuhan, ada harapan. Yo, siwang. Mari kita angkat puji-pujian ini, ada harapan.